وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. Situ baru ni kita sudah baca dah juga ni beberapa hadis ni. Jadi hadis yang ke berapa daripada bab ni? Hadis yang ke-6, hadis yang ke-6 dalam bab. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW, katanya kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam haji wada'. Kami berihlal umrah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ada bersamanya hadyu, binatang kurban, maka hendaklah dia berihlal haji bersama umrah. Kemudian dia tidak boleh halal sehinggalah yakni membuka ihramnya, sehinggalah dia halal daripada kedua-duanya sekali. Saya pergi ke Mekah dalam keadaan saya berhaid, walam atuf bil bait wala baina as-safa wal marwah. Saya tidak bertawaf di Baitullah dan tidak juga yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah. Fasyakautu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, kamu buka kepalamu, maksudnya rambutmu di sini, dan kamu sikat rambut itu. Wa ahilli bil hajj wa da'i al umrah. Kamu ihlallah haji dan tinggalkan umrah. Qalat, kata Aisyah, saya lakukan maka saya lakukan, yakni apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kami selesai mengerjakan haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar aku bersama Abdurrahman bin Abi Bakar ke Tan'im. Saya pun melakukan umrah. Faqala, baginda bersabda, hadhihi makanu umratik atau makana umratik. Ini adalah sebagai ganti kepada umrahmu, yakni yang telah engkau tinggal sebelum ini. Qalat, kata Aisyah, orang yang berihlal umrah bertawaf di Baitullah, yakni bila sampai ke Baitullah, dan bersa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian mereka halal, yakni membuka ihram. Kemudian mereka tawaf sekali lagi selepas pulang daripada Mina untuk mengerjakan haji mereka. Adapun orang-orang yang menghimpunkan haji dan umrah, mereka bertawaf sekali sahaja. Abu Dawud berkata, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkannya, Ibrahim bin Sa'ad dan Ma'mar meriwayatkannya daripada Ibn Shihab nahwahu, sama seperti riwayat Malik daripada Ibn Shihab ini dari segi maknanya. Mereka tidak ada menyebutkan tawaf orang-orang yang berihlal umrah dan tawaf orang yang menghimpunkan haji dan umrah, yakni orang yang melakukan kedua-duanya, iaitu orang yang melakukan haji qiran. Tak ada sebut. Itu hadisnya yang pertama malam ni. Yang baru ni kita sudah baca dah hadis.
Ini riwayat Malik daripada Ibn Shihab tentang apa yang diceritakan oleh Aisyah, isteri Nabi SAW. Kata Aisyah, kami keluar bersama Rasulullah SAW, yakni dari Madinah lah keluar tu, dalam haji wada', ini untuk mengerjakan haji wada'. Fa ahlalna bi umratin, maka kami berihlal umrah, yakni ada di antara kami yang berihlal umrah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berihlal umrah, ihlal tu makna dia kata labbaika bi umratin. Bila pakai ihram tu, dia pun niatlah nak gapo-gapo tu, sekali dengan kata derah tu. Dia ada kata derah. Hak tu memanglah ada lah dalam sunnahnya, sebagai menyatakan niat lah, hak niat di hati tu dengan derah. Jadi kata lagu mana? Labbaika bi umratin. Itulah yang dikatakan ihlal itu. Talbiyah orang kata juga talbiyah. Tapi talbiyah ni tidak semestinya lagu tu. Labbaik Allahumma labbaik, apa tu semua tu hak panjang tu. Itu talbiyah tu. Tapi ihlal ni dia untuk menyatakan gapo dia benda hak kita buat tu. Kerja apa? Kerja umrah ke kerja haji. Tetapi dia juga menyebutkan labbaika bi umratin. Itu ada. Tetapi kalau niat-niat macam semaya kau gapo tu, usalli fardhu zuhri 4 rakaat gapo semua tu tak ada dalam sunnah. Tak ada. Hak terai tak ada. Niat tu innamal a'malu binniyat tu memanglah ada waktu hati, tapi dari segi kata derah. Kata tu sendiri dengar kau, setengah-setengah tu orang sebelah pun dengar kan. Hak tu tak ada. Tak ada dalam sunnah. Ada orang kata dalam Bukhari pun ada. Tak ada. Tak betul tu. Memang tak ada. Sebut apa yang diniat tu dengan derah. Tapi kalau haji ni memang ada. Memang jelas. Itu ihlal tu lah. Ihlal. Ada. Labbaika bi umratin. Bukan semua buat umrah ni. Ada yang buat umrah, ada yang tidak buat umrah, iaitu buat haji. Kemudian Rasulullah SAW kata, sesiapa yang berihlal umrah ni kata lagu sana lah, niat nak buat umrah, lepas tu dia kata derak lagu tu. Sunnahnya gitulah. Bersamanya, dalam keadaan bersamanya itu ada hadiyu, makna dia bawa sekali binatang korban. Falyuhilla bil haji ma'al umrah, dia kena ihlal haji bersama umrah. Jangan umrah saja. Jangan umrah saja. Dia kena ihlal haji bersama umrah. Jangan umrah saja. Sebab apa? Tak ada guna. Umrah pun pasal dia tidak akan halal. Dia tidak boleh tahallul, orang kata, buka ihram dia. Sebab dia bawa binatang kurban. Seperti Nabi SAW yang bawa binatang kurban, dia buat kedua-duanya sekali. Ini dalil bagi orang yang mengatakan Nabi SAW itu sendiri melakukan haji qiran. Sebab dia suruh ihlal kedua-duanya, ihlal haji bersama umrah. Ihlal haji bersama umrah ni dia kata labbaika bi hajjatin wa umratin. Pasal apa? Pasal kalau ihlal umrah saja pun tak ada makna juga. Dia tak boleh buka juga ihram dia. Tak siapa maksud nak dapat kesenangan, kemudahan itu tak ada. Sebab itu dia kata kalau ada hadiyu, buatlah lagu tu, yang ni ihlal haji bersama umrah. Supaya dia jadi qarin, orang panggil. Orang yang melakukan haji qiran itu orang panggil qarin. Lepas tu orang melakukan haji qiran sani, qarin sani, dia tidak boleh halal sehinggalah halal daripada kedua-duanya. Setelah selesai mengerjakan kedua-duanya sekali, barulah selesai. Barulah dia boleh keluar daripada ihram itu. Dan dalam masa tu, antara dua amal tu, umrah dan haji itu, dia tidak halal seperti orang yang melakukan haji tamattu. Dia tetap kena jaga pantai larang dia lah. Kena jaga. Sehingga selesai dia mengerjakan haji dan umrah kedua-duanya sekali. Saya pergi ke Mekah, saya berhaid.
dan tidak bertawaf di Baitillah. Tidak bertawaf di Baitillah. Jadi sampai di Mekah tu supaya orang lain, dah muka dia tak bawa binatang kurban kan. Isteri-isteri Nabi SAW yang lain pun tak bawa juga binatang kurban. Bawa binatang kurbannya bersama dengan Nabi SAW dan Talhah. Itu seperti hadis akan datang kita akan jumpa. Hak lain tu, bila dak Nabi SAW suruh buat haji tamattu'. Suruh buat haji tamattu'. Yakni dengan mengerjakan umrah dulu. Setelah selesai mengerjakan umrah, buka ihram tu bebas. Beberapa hari lepas tu pada hari tarwiyah pakai ihram semula dengan niat nak buat haji sahaja. Jadi setelah dipakai ihram untuk umrah saat ni, selesai gapo semua tawaf gapo ni, lepas pada tu dah buka je ihram. Jadi Aisyah kata, saya sampai di Mekah tu dalam keadaan saya ni mari kota, jadi saya tak boleh tawaf pula di Baitillah. Yang ni tawaf umrah tu, untuk umrah. Bukan tawaf untuk haji. Siapa tu tidak haji lagi, tidak nak haji lagi. Orang-orang lain mana-mana tak ada masalah tu, dia tawaf, selesailah buat umrah tu. Bila selesai tawaf untuk umrahnya dan sa'i untuk umrahnya, dia bukalah ihram dia. Buka tu bebas segala-galanya. Seperti dalam hadis akan datang kita akan jumpa. Aisyah kata dia tak boleh buat gitu. Dia tak boleh tawaf. Pasal apa? Pasal orang yang mari kota, dia tak boleh tawaf. Dilarang bertawaf dan bersembahyang, dilarang. Ada pun hak lain-lain boleh nak. Tapi tawaf tak boleh. Sembahyang tak boleh. Sa'i tak boleh juga. Sebab sa'i itu dia terhenti di atas tawaf dulu. Dia kena tawaf dulu. Kalau tak tawaf dulu tak boleh nak sa'i. Kami berihlal umrah, fa ahlalna bi umratin, kata Aisyah. Kami berihlal umrah. Yang ni ada di antara kami yang berihlal umrah di peringkat permulaan. Ada haji, sebab dalam setengah-setengah riwayat kata kami tak ada maksud lain nak pergi itu, nak pergi buat haji saja. Ada di antara mereka tu yang lagu tu. Hak ramai hanya lagu tu lah. Tapi bila Nabi SAW suruh fasahkan haji kepada umrah, jadi tukarkan haji, haji hak mana buat haji itulah, dengan niat haji tu suruh tukar. Hak tu kira sebagai umrah hak dia pergi. Itu orang panggil faskhul haji ilal umrah. Hak ni yang berlaku di zaman sahabat. Nabi SAW suruh dia buat lagu tu. Di zaman Nabi SAW suruh dia buat lagu tu. Tujuannya seperti dulu kita sudah sebut dah, iaitu untuk menghapuskan kepercayaan orang-orang jahiliah, iaitu mereka menganggap buat umrah pada bulan-bulan haji itu satu dosa besar, kesalahan besar. Jadi setengah-setengah sahabat tu jadi merasa teragak-agak. Jadi nak hapuskan hak tu. Nabi SAW suruh fasahkan haji kepada umrah. Suruh fasahkan haji kepada umrah. Kemudian Rasulullah SAW kata, siapa-siapa yang ada hadiyu sama dia ihlal haji bersama umrah. Jadi maksud sini dia buat haji qiran lah. Pasal dia ada, tak ada. Dia Talhah, lepas tu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu pun tengah jalan, bukan daripada awal lagi. Dia mari daripada Yaman dengan Abu Musa al-Ash'ari. Dia pun bawa juga binatang kurban. Dan dia ihlal dia tu ihlal mu'allaq, orang panggil ihlal tergantung. Ihlal digantungkan dengan ihlal Nabi. Ahlaltu bima ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gitu. Ihlal dia. Aku berihlal mengikut ihlal Rasulullah. Rasulullah ihlal nak agak. Nanti aku jumpa dengan dia, nak tanya lah dia. Kalau dia kata qiran, aku pun qiran jugalah. Kalau dia apa-apa ikut. Jadi gantung lagu tu boleh juga. Tidak sepuas semayang ni tak boleh gantung lagu tu serupa dia. Tak boleh. Aku semayang ni ikut dia main. Tak boleh lagu tu. Kena tentu
Ni tak apa. Dia itulah beberapa orang itulah bawa hadiah. Kemudian dia tidak boleh halal, sehingga halal tu maksudnya buka ihram tu lah. Dan halal apa-apa yang diharamkan semasa ihram tu boleh buat. Misalnya pakai air wangi, bersetubuh, pakai pakaian yang berjahit dan sebagainya. Itu boleh, itu maksud halal tu. Saya pergi ke Mekah dalam keadaan mari kota, saya tidak bertawaf di Baitullah, dan tidak juga kalau kita nak kira di sini, kita kata tidak juga bertawaf di antara Safa dan Marwah, zahir dia je. Tapi orang tidak kata tawaf antara Safa dan Marwah, waktu tu sa'i. Waktu tu kalau pergi mari antara Safa dan Marwah itu sa'i. Tapi dari segi kalau kita tengok ataf di sini, kaedah dia, walam atuf bil bait, saya tidak bertawaf di Baitillah, wala maksudnya walam atuf kadzalik bainas Safa wal Marwah, saya juga tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Jadi kira-kiranya gitulah kalau mengikut kaedahnya. Tetapi dari segi maknanya tidak. Dari segi maknanya sa'i. Sebab tawaf ni keliling, ni tidak keliling, pergi mari. Itu sa'i orang panggil. Hak ni dia termasuk dalam kaedah, orang panggil kaedah nahwu itba'. Hak ni termasuk dalam hak tu. Seperti kita kata, orang Arab kata alaftuha tibnan wa ma'an barida. Saya bui makan kepada unta tu jerami, kata dia, dan air sejuk. Dan air sejuk tu maksudnya kira-kiranya dah moga atah ke sana kan. Saya bui makan jerami kepada unta itu dan air sejuk. Air sejuk tu maksudnya saya bui makan juga ke air sejuk. Orang tak bui makan air, orang bui minum. Tapi kira-kiranya tak ada sebut situ. Tak ada sebut, tapi tak ada sebut pun maklum. Jadi mengikut kaedahnya, takdirnya kata alaftuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan. Gitu takdir. Supaya juga di sini walam atuf bil bait walam as'a baina Safa wal Marwah. Begitu takdir. Fashakautu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadukan hal itu, apa yang berlaku kepada saya itu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu bukalah ihram kamu, rambut kamu tu, unqudi, buka ra'sak, kepala kamu. Buka kepala. Lagu mana buka kepala? Buka rambut, hak di kepala. Tapi dia guna lagu tu bahasa kita lah, kita kata cukur kepala. Hak dicukurnya rambut. Tapi orang tak kata cukur rambut, cukur kepala. Tapi rambut tu kan di kepala. Dia guna lagu tu. Ini orang panggil majaz mursal. Ni pun lagu tu. Buka kepala kamu. Buka tu bukan. Makanya kita kata buka tudung ke? Bukan. Buka rambut. Buka rambut tu kalau rambut tu berjalin ke, sanggup ke, buka dengan maksud biar sisir. Tanda kita tidak nak terus buat kerja tu. Buat kerja tu tidak nak terus. Nak tukar kepada hak lain. Lepas tu dia kata sisir rambut dan berillallah haji. Jadi ihlal haji pula. Sebab masa ni masa nak haji dah ni. Kalau tidak ihlal haji, jadi tak ada pula nak haji. Jadi tak ada berlaku. Bagaimana? Umrah pun tak sudah juga. Pasal moga mari kota lagi. Tak boleh nak bertawaf, tak boleh nak bersa'i. Lepas tu kalau tak tahu, ini kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni. Kalau begini lagu mana, kalau begini lagu mana, boleh dijadikan panduan oleh umat ni. Ihlal haji, tinggalkan umrah tu, tinggalkan umrah. Qalat, kata Aisyah, saya buat lagu tu lah. Lepas tu bila kami selesai mengerjakan haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar saya dengan Abdurrahman pergi ke Tan'im untuk buat umrah. Dia kata ini umrah ni sebagai ganti kepada umrah kamu. Hadhihi makana umratik badala umratik.
sebagai ganti umrah engkau yang telah engkau tinggal, makana umratik allati tarakti, begitulah. Qalat, tak apalah. Kalau kita tengok dalam syarah dia ada sebut berkenaan dengan Aisyah ni, sebenarnya dia buat gapo? Haji qiran ke? Kau lagu mana? Kau haji ifrad? Kau dia melakukan haji tamattu? Itu ada khilaf berhubung dengan Aisyah ni. Baik, supaya lebih teratur kita tengok dalam kitab ni. Mana ada kitab ni lah 387 bawah tu, tinggalkan umrah. Qad taqaddama bayanul ikhtilaf bain al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah fi umrati Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata sudah bicara dulu khilaf antara Hanafiyah dan Syafi'iyah berhubung dengan umrah Aisyah itu. Dia kata mengikut Syafi'iyahnya, Aisyah ni sebenarnya dia qarinah, dia melakukan haji qiran. Dia melakukan haji qiran. Maka kata dia masuk perbuatan umrah tu masuk dalam perbuatan haji. Dia sekali, masuk sekali gitu. Bagi mereka makna qaulihi, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu buka kepala kamu ni, yang di rambut kamu tu, sikat rambut tu, jangan sampai gugur rambut tu, dan kamu berihram buat haji pula, tinggal umrah. Maksudnya ialah tinggalkan af'alal umrah, kerja umrah tu tinggalkan. Itu gitu je. Tapi sekali, tidak kata batal, tidak kata berhenti buat umrah tu. Sambung. Itulah yang dikatakan qiran. Sebab itulah orang-orang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata Aisyah melakukan haji qiran, kata dia. Sebab ni dia faham gitu. Wa indal Hanafiyah, kalau mengikut ulama-ulama Hanafi pula, dia kata af'al umrah tidak boleh masuk dalam af'al haji. Suku, kata dia. Bahkan wajib dia kena buat af'al umrah dulu, dia selesai dulu, iaitu tawaf sa'i dulu, lepas tu baru buat af'al haji, hijrah haji, barulah buat gitu. Dia kata daripada keterangan ni dalam hadis ni dan juga hadis-hadis yang lain, lebih banyak menyokong mazhab Hanafi, kata dia. Sebab apa? Sebab kata Aisyah, lam atuf baina Safa wal Marwah, saya tidak bertawaf di Baitillah, tidak juga bersa'i antara Safa dan Marwah. Bila dia tak ada buat tu, adanya tak sudah lagi. Sedangkan dia kena sudah dulu selesai tu. Dan pengaduan dia kepada Rasulullah tidak akan benar kecuali kalau kita kata dia sudah tahu dah, dia mengadukan, dia sedih tu, jadi saya tak jadi hijau lah, baiklah tak mari tahun ni, kata dia. Tak ada makna dia kata begitu, melainkan kalau kita kata dia sudah tahu dah bahawa kerja umrah ni tidak boleh masuk dalam kerja haji tu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia sisir rambut dan tinggalkan umrah. Kalau sekali, masih sekali lagi qiran, tidak tinggal. Tak boleh kata tinggal mana? Tinggal ni boleh buat umrah tu, berhenti. Lepas tu suruh ihlam suku pula, ihlam haji. Dia kata ini menunjukkan dia tidak melakukan haji qiran. Tidak melakukan haji qiran. Kalau qiran tak payah suruh lah, boleh teruslah. Bapanya hak mari kota tu dah nak buat mana? Tak boleh nak batal ke apa. Ni dia suruh berhenti. Dia kata kasarih, seperti satu keterangan yang terang berhubung dengan perkara ini. Sebab kalau dia tu qarinah, lam tatruk syai'an min a'malil umrah, dia tak boleh tinggal semua kerja hak umrah tu, dia kena buat. Begitu juga tidak akan benar qauluha, hak dia kata arji'u bi hajjatin, saya akan balik buat kerja haji saja, sedangkan orang-orang lain buat haji lagi, umrah lagi. Kalau dia melakukan haji qiran sungguh,
Memang dia buat kelik kedua-duanya lah. Apa makna dia kata gitu? Saya seorang yang buat kelik haji saja, orang lain buat kelik haji dan umrah. Sawahibi kata, sawahibi, sahabat-sahabat perempuan saya hak lain tu buat kedua-duanya. Balik tu dengan buat kedua-dua, sebab mereka melakukan haji tamattu'. Sayanya balik buat kerja haji saja. Hak tu yang Nabi suruh dia pergi dengan Abdul Rahman, adik-beradik dia tu pergi ke Tan'im untuk buat umrah pula. Kalau dia memang melakukan haji qiran, suruh warga dia pergi buat umrah pula. Dah ada dah dalam haji qiran tu, memang buat sekali dah. Situ banyak menunjukkan yang dia ni tidak, dia ni melakukan haji ifrad. Haji ifrad Aisyah, bukan melakukan haji qiran. Ataupun kita kata dia melakukan haji tamattu'. Tapi kalau kita nak kata melakukan haji tamattu', tidak jadi masalah, tak ada apa, dia boleh terus. Ini tidak, suruh tinggalkan umrah. Suruh tinggalkan umrah. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadhihi makana umratik. Hak ni umrah ni sebagai ganti kepada umrah kamu. Kalaulah dia buat haji qiran, nak ganti buat ke dia? Tak ada dah ganti-ganti. Ini dia kata sebagai ganti. Ini menunjukkan hak sebelum tu tak jadi. Bila tak jadi, tinggal sok. Enggak dia, hak buat haji lah. Betul lah hak dia kata, saya seorang je buat haji saja, orang lain buat haji kata, buat umrah kata. Ini menunjukkan, kata dia, fathabata bihadza annaha kanat mu'tamirah. Bermakna dia melakukan umrah. Dia melakukan umrah. Di sini. Lepas tu bila dia mari kota, rafadat al-umrah. Dia meninggalkan umrah, wa ahallat bil haji, dan dia ihlal haji. Dengan itu sarat mufridah bil haji. Dengan itu dia jadi melakukan haji ifrad. Orang panggil mufridah. Kalau lelaki mufrid, kalau perempuan mufridah. Sebab apa? Bila dia sudah tinggal umrah, hak dia buatnya sah saja, iaitu haji. Buat haji saja tu orang panggil ifrad. Haji ifrad, mufridah bil haji. Dan tidak wajib hadiu ke atasnya, bahkan wajib ke atasnya dam li rafdi al umrah, kerana dia meninggalkan umrah kena bayar dam. Waktu saja. Tak apalah. Lepas tu dia kata, Rasulullah SAW hantar saya dengan Abdul Rahman ke Tan'im untuk buat umrah. Pasal apa? Pasal dia umrah dia tu sudah tinggal, dah tak jadi. Sama ada kita kata dia melakukan haji tamattu' ke atau melakukan haji qiran ke, gitulah, dia sudah tinggal dah, jadi kena buat suku. Lepas tu dia kata, orang-orang yang berihlal umrah tawaf di Baitillah, hak mana tak ada masalah seperti dia lah, tawaf di Baitillah. Dan di antara Safa dan Marwah, sebab tak dia juga lah bersa'i. Lepas tu mereka pun halal. Hak ni kalau hak bersama Nabi SAW tu pada 4 Zulhijjah. Pada 4 Zulhijjah tu mereka tu sudah selesai dah. Buat semua kerja umrah tu. Lepas tu buka ihram. Buka ihram tu memang bebas lah. Halal tu halal sepenuhnya. Lepas tu kata dia, tawafu tawafan akhar, mereka tawaf sekali lagi. Tawaf ni bukan selalu. Hari yang keempat, 5, 6, 7, 8. Hari ke-8 tu orang panggil hari tarwiyah. Situ Nabi SAW suruh pakai ihram pula buat haji. Hak mana-mana dia suruh buat haji tamattu' tu gitulah. Pada hari yang ke-8 tu dia suruh pakai umrah semula, dengan niat nak buat haji. Lepas pada buat haji tu, kerja haji tu, itulah maksudnya tawaf semula tu, tawaf sekali lagi tu, tawaf untuk haji pula. Ini tawaf ifadah untuk haji pula. Selepas mereka balik daripada Mina untuk haji mereka. Jadi tawaf yang kedua ni untuk haji. Gitu cerita orang-orang yang ihlal umrah dulu. Mula-mulanya ramai juga buat haji. Sampai sekat jalan Nabi pun kata suruh fasahkan haji kepada umrah. Buat umrah. Buat umrah tu kat situlah sampai 4 hari bulan, buka semua, bebas. Lepas pada tu 8 hari bulan, baru buat haji pula. Itulah orang panggil haji tamattu'. Tak haji tamattu' apa panggil haji tamattu'? Pasal banyak kesenangan. Haji yang ada banyak kesenangan, kemudahan.
keseronokan, tidak kata jadi berat, susah, beban kata. Tidak. Sebab apa? Dalam masa tu tidak terikat dengan apa yang orang berihram terikat. Nak pakai wangi, nak apa-apa bebas dak. Ni tak apa, orang biasalah. Adapun orang-orang yang menghimpunkan haji dan umrah, yakni orang yang melakukan haji qiran, menghimpunkan haji dan umrah tu dia dengan niat nak buat kedua-duanya sekali. Mereka bertawaf sekali saja. Sekali saja. Sini ni banyak pula khilaf. Baik, kita tengok. Dalam kitab kita ni pun ada. Muka surat 388. Cuba tengok situ. Adapun orang yang menghimpunkan haji dan umrah, mereka bertawaf sekali sahaja. Sindi panjang bahas ini, tak apalah tu. Aini berkata, Aini ni Badruddin Aini, syarah kepada Bukhari. Nama syarah Bukhari dianya Umdatul Qari. Dia kata apa? Dan Aini ni dia ada juga buat syarah kepada Abu Daud ini, tapi sekerak je. Sekerak je. Siapa masuk buat haji ni tak ada. Sekerak. Pasal apa mati? Tak ada sudah. Hak lebihnya tak ada sudah. Dia ada juga buat syarah kepada Abu Daud, tapi sekerak je lah. Ni buat haji ni tak ada dah. Kalau ada sebut ain ni dalam kitab lain. Dalam kitab lain. Dia kata dalam hadis ini ada hujah bagi orang yang mengatakan tawaf, satu tawaf itu sudah memadai dan satu sa'i itu sudah memadai untuk qarin. Untuk orang yang melakukan haji qiran ni tawaf sekali tu kan maksud 7 kali tu, sekali lah sah itu kira tu. Bukan tawaf satu keliling, tawaf sekali tu maksudnya 7 kali itulah. Lepas tu sa'i sekali maksudnya 7 kali itulah gimana itu. Sudah memadai kepada qarin, yakni orang yang melakukan haji qiran sudah memadai. Siapa yang berpendapat begitu? Ini dia sebut. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhum. Tetapi ada orang lain pula, satu kumpulan yang lain pula berpendapat. Ini dia kata, wa qala al-Auza'i wa Sya'bi wa An-Nakhai wa Mujahid wa Ibn Abi Layla wa ghairuhum wa Abu Hanifah wa ashabuhu la budda lil qarin min tawafain wa sa'yain. Ada pun ni kata orang yang melakukan haji qiran ni dia kena buat 2 tawaf dan 2 sa'i. 1 tawaf dan 1 sa'i untuk umrah, 1 lagi untuk haji. Dia gitu. Beza tu. Ada khilaf di sini. Hak kata qarin ni orang yang melakukan haji qiran ni dia kena 2 kali tawaf dan 2 kali sa'i. Ini hukiya dzalika an Ali wa Umar wal Hasan wal Husain wa Ibn Mas'ud wa an Alqamah wa Ibn Mas'ud qala. Dia ni mereka ni berpendapat begitu. Dia katakan, Ibn Mas'ud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf li umratihi wa hajjihi tawafain wa sa'a sa'yain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf untuk umrahnya dan hajinya 2 kali dan bersa'i 2 kali. Dia pegang hak tu lah. Abu Bakar, Umar dan Ali pun lagu tu juga berpendapat. Yang ni qarin ini dia melakukan 2 kali lah. Lepas tu ni dalam hadis ni terang ni nampak ni. Dan Aisyah antara yang berpendapat qarin hanya melakukan sekali saja tawaf dan sekali saja sa'i. Sekali saja. Dia kata orang-orang yang menghimpunkan haji dan umrah mereka hanya bertawaf sekali saja. Terang ni lagu mana ni hadis ni. Nampak bercanggah dengan hadis Ibnu Mas'ud tadi. Dan hadis-hadis yang lain nampak bercanggah. Dengan sebab itu orang yang mengatakan 2 kali tawaf dan 2 kali sa'i, mereka terpaksa kena takwil hadis ini. Kalau pakai zahir tak boleh, rebah dia. Tak boleh. Bukan sekali. Aisyah kata sekali. Sama kuat je tu. Pernah kira dengan Ibnu Mas'ud kata Rasulullah tawaf 2 kali, sa'i 2 kali. Aisyah kata sekali. Lepas tu nak pakai mana? Tu jadi khilaf. Jadi khilaf. Mereka takwil.
Wa kataba Maulana Muhammad Yahya al-marhum min taqrir syaikhihi. Maulana Muhammad Yahya al-marhum, iaitu ayah kepada Syekh Zakaria, tulis, dia catat dalam catatan takrir tok guru dia. Tok guru dia tu siapa? Rashid Ahmad Gangguhi. Tok guru dia mengajar, dia catat dalam catatan dia. Hak tok guru dia sebut gini, sini ni, qauluhu tafu tawafan wahidan. Ni hadis Aisyah ni, mereka bertawaf sekali saja. Di situ dia ada syarah. Gapo dia? Awwalahu ba'dhum, setengah ulama mentakwilkan hadis ini, lafaz hadis Aisyah tadi, dengan mengatakan bahawa maknanya tafu likulli wahidin minhuma tawafan wahidan. Gitu. Mereka tawaf untuk setiap satu daripada amalan umrah dan haji itu. Untuk umrah sekali, untuk haji sekali. Dia takwil gitu. Bukan untuk kedua-duanya itu sekali, tak. Dia takwil gitu. Tapi kalau kita nak takwil lagu ni, tak boleh pergi. Kalau kita mengambil kira mazhab Aisyah tu sendiri, dia kata mazhab Aisyah wala yasihhu ta'wiluhu ba'dama ulima min madhhab Aisyah annaha kanat tara lil qarin tawafan wahida. Kalau kita tahu mazhab Aisyah ni, qarin ini hanya bertawaf sekali saja, tak boleh pergi. Kalau gitu nak takwil, memang dia kata lagu tu lah, takkan sekali tu untuk masing-masing tu, dah, tidak lagu tu. Seperti Sa'i juga, ni mazhab Syafi'i memang lagu tu, qarin hanya melakukan sekali saja. Lepas tu dia raya, apa yang jadi khilaf ni dalam perkara-perkara lagu ni? Dia kata sebabnya mereka, sahabat-sahabat ni, tengok perbuatan Nabi SAW. Ada yang tengok dia bertawaf 2 kali, sa'i 2 kali. Ada pula yang dia tengok sekali saja, sebab dia mari setelah Nabi tawaf dah sekali. Dia mari, dia tengok sekali. Dia kata Nabi SAW tawaf sekali, sa'i sekali. Jadi hak kata 2 kali tu, dia tengok hak tu lah, dia pilih hak tu lah. Mengikut kaedah usul, dia kata ada kalau sekarang ni dah bercanggah. Hadis Aisyah dengan Ibnu Mas'ud, halik ni pun halik ni pun dah bercanggah. Sudah orang panggil ta'arud, sudah ada ta'arud. Sekarang ni kita nak tarjih hak mana? Masing-masing tarjih lah. Hak ni tarjih hak ni, hak ni tarjih hak ni, tak apalah hak tu. Cuma kaedah hak dia pakai, dia kata 2 tawaf, hak tu hak lebih kuatnya, 2 sa'i, hak tu hak lebih kuatnya. Sebab apa? Al-muthbit aula minan nafi. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Boleh juga lagu tu. Orang yang mengisbatkan, menyabitkan adanya sesuatu. Misalnya sini Ibnu Mas'ud kata Rasulullah tawaf 2 kali, dia kata 2 kali. Dia kata ada 2 kali. Aisyah kata sekali. Dia berani kata tu dah. Dia tahu lebih lah tu. Sebab tu dia berani. Kalau tidak, takkan dia nak ngada-ngada. Kata apa ni, 2 kali. Jadi dari segi kalau hadis ni hak muthbit, sama ada orang sahabat tu ke ataupun hadis tu ke yang mengatakan Nabi ada tawaf 2 kali. Hak nafi ni mana? Nafi ni yang menafikan 2 kali. Dia kata sekali saja. Jadi kita nak terjemah mana? Hak moleknya dari segi kaedah terjemah, kita terjemah hak muthbit. Sebab hak muthbit itu dia ada ziyadatu ilmin, ada lebih pengetahuan dia. Sebab dia tak akan kata saja-saja mana-mana dia. Dia ada pengetahuan yang lebih. Pengetahuan yang lebih itulah ke mana? Dia tengok cukup lah. Lepas tu Aisyah ni tak tengok. Dan dia bini. Bini pun tidak semesti tengok belakang dia. Bini pun, Nabi SAW tidak duduk sekali dengan dia sore je. Bini lain amal lagi. Asa dia takwil. Takwilan yang kedua, dia kata awwalahu ba'dul azkiya min al-ulama min ahli dars. Dia takwil kata lagu mana? Makna dianya orang-orang yang menghimpunkan haji dan umrah, mereka bertawaf untuk ihlal. Mereka bertawaf
dan bersa'i untuk ihlal, untuk membolehkan dia buka ihram. Tu untuk tawafan wahidah sekali. Gitu dia tahu. Bukan bermakna pada hakikatnya mereka tawaf sekali. Sebab qarin ni kan walaupun dia tawaf dah untuk umrah dia tawaf dah. Untuk umrah dia walaupun tawaf dah, tetapi dia tidak boleh buka ihram. Yang membolehkan buka ihramnya sekali hak akhir tu, itulah baru boleh buka ihram. Tu dia tak boleh kot tu. Lil ihlal tawafan wahidan. Sebab apa? Mereka tidak halal selepas daripada tawaf umrah. Mereka baru halal, yakni baru buka ihram dia selepas daripada tawaf ziarah. Falaysa tawafuhum lil hilli illa tawafan wahidan. Ini bermakna tawaf mereka untuk halal, untuk buka ihram itu hanya sekali saja. Kok tu dia takwil lagu tu. Habislah situ. Qala Abu Dawud rawahu Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad dan Ma'mar meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, lebih kurang maksudnya seperti tadi juga hadis tu. Tapi mereka tidak ada menyebutkan tawaf orang yang berihlal umrah dan tawaf orang yang menghimpunkan haji dan umrah. Tak ada sebut. Hak ada sebut lagu tunya riwayat Malik daripada Ibnu Syihab. Hak tu saja. Ada pun anak murid Malik beberapa orang yang lain tu tak ada sebut. Jadi adakah boleh kita kata, jadi orang-orang tu kata, orang-orang hak kata tawaf 2 kali, sa'i 2 kali tu, qarin tu tawaf 2 kali, sa'i 2 kali, dia kata tak apa sedap ni kata. Tengok ni, anak murid Zuhri ni tidak semua meriwayatkan lagu ni. Hanya Imam Malik meriwayatkan. Anak murid Zuhri hak lagi Abu Daud sendiri sebut, dia kata tak ada sebut ni cerita ni gini-gini ni, tak ada. Jadi cerita hak kemudian ni tak ada lah tawaf sekali ke apa, tak ada. Mana bukan semua hak dengar lagu tu. Dia takwil gitu. Tapi sebenarnya Imam Abu Daud sini sekadar nak ayat anak murid Ibnu Syihab ni berbeza-beza dalam meriwayatkan hadis ini. Tetapi bukan dia nak ayatnya hak ramai ni lebih kuat daripada hak ni, dah. Imam Malik seorang ni pada dah meriwayat kau ni, dia ada sebut semua sana. Cukup dah, kena kira. Lepas tu bukan Malik seorang, ramai lagi orang lain dia sebutnya. Bermakna hadis ini tetap kuat, tetap kuat. Cuma bagi orang yang tidak terima riwayat ini, dia kena takwil. Ada takwilan dia lah. Lagu tu belaka siapa-siapa pun orang-orang yang orang ni pakai lagu ni, dia tak pakai lagu tu, dia ada takwilan dia. Semua lagu tu mazhab mana pun memang lagu tu dah. Di sini oleh kerana hak ni sesuai dengan mazhab Syafi'i, orang-orang Hanafi yang tidak pakai lagu tu, dia kena takwil. Tak kata tanpa sebab, tinggal hadis tak boleh tanpa sebab, dia kena mesti ada alasan dia tu. Alasan dia nya tadilah bercanggah dengan hadis tu, dia tarjihkan hadis itu. Sebab kaedahnya al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Bukan kaedahnya. Habis itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, kami labbaina bil hajj, kami bertalbiyah untuk mengerjakan haji. Tadi dia bertalbiyah untuk umrah, ini haji pula. Itu benda kalau orang yang tidak mengaji memang dia jadi keliru lah. Hak mana ni hak betulnya. Sebab benda ni berlaku ni dalam satu peristiwa saja, peristiwa yang sama. Dengan sebab itu kena faham boleh. Kalau tidak boleh jadi kita keliru, salah faham, salah anggap terhadap sahabat-sahabat itu. Sehingga apabila kami berada di Sarif, saya mari kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk jumpa dengan saya. Ketika tu saya duduk jeri. Beliau tanya, apa yang menyebabkan engkau jeri, wahai Aisyah? Saya kata, saya mari kotor. Alangkah baiknya kalau saya tak mari buat kerja haji pun tahun ni. Apa tak boleh tak jadi apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, subhanallah. Itu sebenarnya
sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Mari kotor ni benda ketentuan Tuhan dah. Untuk orang-orang perempuan, anak Adam tu orang-orang perempuan. Dia kata kamu buatlah kerja haji semua sekali, cuma kamu tak boleh tawaf di Baitullah, tak boleh bertawaf di Baitullah. Bila kami masuk ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa masuk ke Mekah tu bukan masuk ke Mekah lagi dekat. Itu banyak kaedah tu. Susah kaklah nak faham Quran dengan hadis ni, mana kena ngaji jurus dah. Kalau tidak, banyaklah tempat keliru. Jadi falamma dakhalna Makkah, falamma qarabna ad-dukhul, qarabna dukhul Makkah, bila kami sudah hampir nak masuk Mekah, tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Jadi dia banyak ada takdir tu bahasa Arab ni. Hazaf dan takdir tu banyak sangat. Sebab apa dia kira ni bahasa orang, bukan bahasa burung, bukan bahasa keledai. Sebab itulah ulama nahwu kata kalau tak ada hazaf dan takdir ni, hema hak bodoh tu pun boleh faham juga, kata dia. Dia pun ada bahasa dia juga tu faham tu. Hak jatah panggil hak Cina mari tu tak. Anak panggil mak mari, mak panggil anak mari tak. Faham lah tu, adalah tu bahasa dia tak. Tetapi bahasa orang dia kena ada. Hak banyak bahasa Arab ni banyak benar. Bahasa Arab hak baru ni tidak banyak benar. Hak lama. Kalau hak lama banyak benar. Tak apalah. Sehingga apabila kami nak masuk Mekah, nak masuk, bukan masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang nak jadikan haji dia tu umrah, boleh buat umrah, kecuali orang yang ada hadiu bersama, binatang kurban. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih lembu bagi pihak isteri-isterinya pada hari nahar. Hari nahar tu hari yang 10 tu, hari raya tu, kita, hari raya haji. Bila tiba malam Batha, falamma kanat lailatul Batha wa tahurat Aisyah, bila tiba malam Batha wa tahurat Aisyah. Dia banyak ni bahasa Arab ni, benda-benda gini kan. Macam ni, kanat lailatul Batha, kana apa pula? Kana tu ada dua macam pula. Tamah, naqisah. Ni tak kana kau dia. Kana tamah pula. Jadi nak tahu tu, kena pandai. Sini kana apa? Sini kana apa? Sini kana dengan makna telah kau dengan makna kana. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Tuhan dulu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lah ni dak kah? Lagu mana? Kana tu apa makna situ? Banyak benda. Memang luah kaedah bahasa dia tu. Sini lagu ni kena pakai lagu. Sini lagu ni. Memang bahasa untuk orang cerdik sungguh. Sini lagu ni. Sini lagu ni. Tak boleh pakai kana tu, misalnya kana Zaidun ghaniyan. Dulu Zaid kaya. Walakinnahul an faqir. Kita kata dah. Tapi lah ni dia sesak. Tu maknanya kalau kita kata dulu kaya. Buat apa? Kita akan tanya, lah ni tak kaya kah? Buat apa dia kata lagu tu? Kalau kana situ memang makna dulu. Tapi kalau kana Allahu ghafurur rahim dan sebagainya, kalau lagu tu bukan dulu, tak boleh terjemah lagu tu. Salah. Sebab Tuhan bukan pengampun dulu, sama-sama. Jadi kana tu apa makna situ? Banyak benda yang kena perhati. Macam di sini kana tamah, bukan kana naqisah yang berkendak pada isim dan khabar dia. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Itu kalau kita bahas dari segi nahwu lah. Kalau tak bahas dari segi nahwu, tak panjang cerita. Aisyah dan Aisyah suci radhiyallahu anha, dia kata, wahai Rasulullah, ni dia kata,
adakah sahabat-sahabat saya yang lain balik dengan membawa haji dan umrah? Saya pula hanya buat kelik haji saja, buat haji saja. Ini menunjukkan dia tidak qarin. Kalau qarin pun sudah batal dah tu, berhenti dah tu. Sebab dia sudah Nabi suruh tinggal, tak jadilah tu. Buat haji, yakni dia tu melakukan haji ifrad. Rasulullah SAW pun suruh Abdul Rahman bin Abi Bakar bawa pergi ke Tan'im, falabbat bil umrah. Labbat tu ahallat, dia pun bertalbiyah untuk mengerjakan umrah pula. Talbiyah ataupun ihlal, biasanya diguna ihlal, tapi talbiyah pun diguna juga. Jadi dia ucapkan dengan derah, menyatakan nak buat umrah pula. Labbaika bi umratin. Itulah maksudnya labbat bil umrah tu, labbaika bi umratin. Dia kata begitu. Di sini dalam hadis ni ada banyak perkara yang kalau kita nak bahas boleh bahas banyak, panjang lah. Labbaina bil hajj. Dia apa tulis? Kata Maulana Muhammad Yahya al-marhum, rajibna dia ambil Maulana Muhammad Yahya. Ni Khalil Ahmad ni tok guru kepada Syekh Zakaria. Tapi dia banyak rujuk kepada ayah Syekh Zakaria, Muhammad Yahya. Ni pokok alim saja, keluarga ulama saja. Dia pesen sana ni kan, memang lagu tu. Sebab tu dia tidak serupa dengan kita sini. Tapi learning pun apa alah gitu juga dah orang kita pun. Dia kalau keluarga go tu. Sebab tu bisa sungguh. Bisa sungguh. Kalau keluarga hadis. Sekeliling hadis. Kalau keluarga bahagia go ni. Kau tu. Kalau keluarga sembilan lembu, sembilan. Sembilan bisa seorang aja dia. Meta lapoh ni. Tak ada tu perlu ramah semua kita. Seruta. Sebab apa? Dah main jak kecil. Dia memang lagu. Kalau orang politik pun lagu tu juga. Politik memang keturunan. Pokok dia. Cuba tengok. Politik memang lagu tu. Sebab tu dia memang jadi bisa. Sebab duduk dalam keluarga tu. Ni tak gelai. Mana dia nikah sama dia, nikah sama-sama lagu tu. Barulah jadi tajar benar. Bisa jadi bisa. Dia sebut. Dan Syekh Zakaria ni dah juga ngaji dengan ayah dia, tu guru dia juga. Bukan dia ngaji dengan Khalil Ahmad saja, ayah dia pun dia dah juga ngaji. Dia kata min taqriri syaikhi innama adhafathu ila nafsiha majazan kama adhafathu fi qawliha ba'da dhalik. Dia kata, Aisyah kata di sini, kami mengucapkan talbiyah untuk mengerjakan haji. Kami itu dia sendiri kok? Dia sendiri kok? Kau maksud kami itu apa maksud? Sebab tu kata bahasa Arab ni memang dia kadang-kadang orang akan kata dah, tadi kata dia buat umrah, kan Nabi suruh berhenti buat umrah, mana dia buat umrah lah sebelum pada tu. Kenapa pula dia kata kami talbiyah haji pula? Benda jadi jenis makan orang. Hak tu tak tahan. Tapi molek juga jenis makan orang ni, jadi tidak boleh sebenarnya hak tak pandai tu nak belagak pandai tak boleh. Tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Orang boleh tahu lah dia setara pandai. Dia kena reti banyak perkara. Macam sini. Ni guna balaghah. Balaghah pula tidak nahu. Dia kata labbaina ni, kata dia di sini idafah talbiyah kepada kami itu, kepada tu kalau mengambil kira dia sendiri ada dalam itu sekali, itu idafah majaz, secara majaz, bukan hakikat, bukan hak sebenar. Sebab hak sebenarnya dia tidak buat haji, dia buat umrah. Tapi kami itu maksudnya kami ma'asyirah sahabah, kami ramai buat haji, memang ucap talbiyah haji mula-mula tu. Sebab dalam riwayat yang lain dia kata tak ada maksud lain kami pergi tubik daripada Madinah tu melainkan dengan maksud nak buat haji. Hak ramanya lagu tu lah. Jadi dia royak di sini berhubung dengan orang-orang lain, bukan dia.
Ini orang panggil idhafah majaziyah, majaz, secara majaz. Seperti mana selepas ni dia kata gitu pula. Falamma dakhalna Makkah qala dakhalna, kami masuk Mekah, gapo dia pun kata gitu. Semua ni majaz. Semua ni majaz. Serupa dengan Abu Hurairah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami. Tiba-tiba berlaku 2 rakaat dia sudah beri salat. Zulyadain pun bangun. Dia kata, kurang kau sembahyang ni, kamu terlupa wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tak ada. Dia tak perasan semua. Memang ada. Kata Zulyadain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sahabat, ya ke? Hak Zulyadain kata, ya. Hak lain kata, dia pun pergi tambah lagi lah 2 rakaat. Situ hadis. Abu Hurairah yang meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam kepada kami, seseolahnya dia ada. Sedangkan peristiwa itu berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Dan Zulyadain itu mati dalam perang Badar tahun yang kedua. Lagu mana Abu Hurairah kata Nabi SAW jadi imam kepada kami? Kalau kita nak kata Abu Hurairah tu semaya sekali, sedangkan Abu Hurairah tu masuk Islam tahun yang ke-7. Hak tak erti ni kan, hak tak erti ni kan, dia kata Abu Hurairah pelawak. Ada pula dia kata dia semaya sekali. Mana boleh terima kata dia, orang ahli sunnah kata dia. Puak-puak bengong, dah tahu dah. Puak-puak dia pun tahu juga, kata dia Abu Hurairah masuk Islam tahun yang ke-7. Tiba-tiba boleh terima hadis tu pula. Ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam mana-mana ada hadis seumpama tu. Kita pula kena. Bah tak mengaji, habis. Yalah. Ni mana Abu Hurairah kata begini? Dia tidak faham kaedah ni. Ni dah kaedah ni. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia kata kami, tapi bukan maksudnya dia sendiri terlibat, ada kami sahabat. Sebab generasi tu generasi yang terpilih. Walaupun dia tak ada, orang lain ada support. Tak apa. Memang banyak guna lagu tu. Kalau nak kata pelawak kerana benda-benda lagu ni, bukan Abu Hurairah saja, Aisyah pelawak pula dah malam ni. Ramai benar orang pelawak. Yang betulnya kita tak faham, kita tak erti cara kita ni, cara guna. Lalu kita faham bukan-bukan. Kita tak tahu ni cara guna majaz, hakikat lain, majaz lain. Boleh guna lagu ni, dan memang banyak guna. Bahkan Sayyidina Ali sendiri pun ada kata lagu tu, ada kecek lagu tu juga. Jadi adakah kita nak kata Sayyidina Ali ni pelawak pula? Tak boleh, tak betul. Sebab tu kalau mengaji, dia tak ada timbul masalah. Lepas tu dia kata, bila kami sampai tatawafna, kami bertawaf. Sedangkan kita maklum, kata dia tidak bertawaf, dia kotor lagi pada masa tu. Lagu mana dia kata kami bertawaf? Dia kata wa innama nasabat fi'lal jama'ah ilaiha aidan. Dia menisbahkan dengan diri dia juga ni macam dia tu bertawaf, sedangkan dia tidak tawaf. Dia tidak tawaf, dia tak suci lagi. Tak apalah. Gitu caranya. Bila sampai di Sarif, kami pun saya mari kotor, kata dia. Saya mari kotor. Banyak benar ni dalam hadis ni kan, sebut Aisyah ni mari kotor. Hadis banyak benar. Tapi ada juga dalam masyarakat ni, hak mengajar, hak royak, dia kata Aisyah ni tak ada mari kotor. Hak tu yang lebih dia je. Sebab tu Nabi saya sangat, dia anak dara semua. Sebab tu Abu Bakar tu nama Abu Bakar. Sebab Bakar tu bikir, kata dia. Bikir tu, anak dia ni bikir. Bikir tu mana darah lah, anak darah sama. Kok tu pula begini? Dia kata tak mari kotor. Padahal dia tengok berapa banyak hadis ni mari kotor. Banyak. Tidak sabit tu. Kalau bikir dia maksud bapa anak darah, Abu Bikir lah. Bapa Abu Bakar ni. Tu dia tak kena tu. Tak apalah. Sehingga apabila berada di Sarif, sini ni soal masalah. Sebab tu kata kalau kita nak bincang ni rupanya dah. Bila berada di Sarif, Sarif tu mana? Batu.
daripada Mekah. Kata setengah ulama 7, kata setengah ulama 9, kata setengah ulama 12. Ini benda-benda lagu ni kan kita nak ada. Apa dia kata gini, dia kata gini, dia kata gini, tak serupa ni. Jadi dia kata tak kemah lah. Dia kita kena faham cara royak. Sarif tu luah dia bukan sebatu. Sarif tu saja. Kalau orang ambil kira daripada Mekah tu, siapa di permulaan dia, memang dekat lah. Tapi kalau kira jauh lagi, kalau kira ujung dia, tu yang jadi berbeza. Boleh berlaku tu. Itu cara nak faham hadis, nak faham kitab dia lagu tu. Kalau tidak lah, jenuh lah. Kita kata tak ada pendirian lah, hak mana so nak pegang ni tak boleh berlaku sebab dia luar. Kalau kita kata kebekian ni daripada Kota Baru, sekian batu kita kata. Lepas tu kalau orang kata lagu lain lebih lagi, tak adakah dia pelawak? Tak pelawak sebab kebekian tu luar. Kalau kita kata berapa batu, kita kata 4 batu mengambil kira hak paling dekat. Kalau hak kata 6 batu, 7 batu, mengambil kira hak jauh lagi. Betul juga, tak ada salah dalam lagu tu. Tapi kepada setengah-setengah orang, dia nak cari, dia nak beri nampak kelemahan ulama, kitab-kitab, kadang-kadang benda-benda lagu ni jadi kerja. Tapi kalau dia kecek dengan orang reti, makan diri. Misalnya lagu-lagu saat ni, benda tu boleh selesai. Di situ di Sarif ni Nabi SAW nikah dengan siapa? Dengan Maimunah. Ini perkahwinan terakhir Nabi SAW. Maimunah binti Al-Harith, wa hunaka bana biha. Di situ dia tidur sekali, duduk sekali dengan bini dia. Wa hunaka tufiya. Di situ juga bini dia tu mati. Bukan selalu, kemudian hari. Bukan dalam peristiwa tu juga mati tu, dak. Sini dia, tapi hak ni kita tidak nak bahas panjang lah, sekadar nak sebut sikit je. Hak ni jadi bahas panjang. Sebab apa? Orang mazhab Syafi'i kata tak boleh nikah semasa buat kerja haji, semasa ihram. Tak boleh. Tak boleh. Ni Nabi SAW sudah pakai ihram, dia nikah. Lagu mana? Jadi hak ni bukan maksud sini nikah ni pada masa ni, nikah ni pada masa lain. Jadi ada juga yang mengatakan dak, memang nikah pada masa tu, lepas tu masuk tanah haram, ada kau tidak? Dia khilaf banyak pula di sini. Hak ni sebenarnya cerita dia dalam bab nikah, sebab ada khilaf. Orang Hanafi kata boleh, cuma tak boleh duduk sekali. Boleh. Orang Syafi'i kata tak boleh, akad saja boleh. Orang Syafi'i kata akad pun tak boleh. Inilah punca dia je. Sebab ni dia bahas Sarif tu duduk mana Sarif. Tu panjang cerita pula. Tak apalah, kita tidak nak sentuh hak tu lagi sini. Sebabnya bukan bab nikah ni, nak cerita hak ni. Saya duduk menangis bila sampai situ. Baiklah, qala al-Hafiz Ibn Hajar kata ni dalam muka surat 391, boleh tengok situ. Sudah sebut dah, kata dia Aisyah ni mari kota ketika dia di Sarif. Sebelum masuk ke Mekah, ketika dia di Sarif. Dalam riwayat Abi Zubair daripada Jabir dalam Muslim, iaitu Nabi SAW masuk menemui Aisyah dan dia mengadu hak kepada Nabi itu. Ini berlaku pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah maksudnya hari yang ke-8 Zulhijjah. Dalam Muslim juga ada riwayat daripada Mujahid, daripada Aisyah, sucinya daripada mari kota tu pada hari Arfah pula. Dalam riwayat Qasim daripada Aisyah juga, sucinya bagi malam Arfah. Hatta qadimna Minan, sehingga kami sampai ke Minan. Dan ada juga daripada Tariq, dia juga Qasim, Aisyah kata saya keluar dalam haji saya sehingga apabila kami berhenti, fatatahhartu, kemudian saya suci, thumma tufna bil bait, kemudian kami bertawaf di Baitillah. Ni tawaf ni, tawaf di Baitillah ni tawaf mana ni? Kalau tawaf umrah dia buat dulu, memang dia tak ada.
Ni makna tawaf haji. Tawaf haji itu makna dia dah. Tawaf untuk haji. Tawaf untuk haji itu itulah. Tawaf untuk haji itu pada hari yang ke-10. Baiklah. Sedangkan dalam riwayat ni kita tengok, falamma kanat lailatul batha, dalam setengah riwayat dia kata lailatul muhassab. Kalau hak tu wa tahurat Aisyah, bermakna dia suci pada malam muhassab ataupun malam batha, yakni malam ke-13 ke-14 Zulhijjah tu, lepas pada habis hari tasyrik, malam esok 14 Zulhijjah, baru suci. Hak mana sah betul? Hak mana sah betul? Banyak dia. Hak ni kata hak ni, hak ni kata hak ni, hak ni kata sini. Mana hak betul? Tak apa, kita tengok. Semua kok mana-mana pun riwayat menyebutkan bahawa Aisyah telah sempat bertawaf ifadah min yaumin nahar, pada hari nahar, yakni hari yang ke-10 tu dia dah tawaf. Semua terima. Bermakna riwayat ni sini ni tak betul, tidak mahfuz. Ni lamma kanat lailatul batha ni tidak mahfuz. Ni hak bahagian ni, situ tu kita boleh garis merah situ, tidak tepat hak ni, tidak mahfuz. Hak mahfuznya dia bukan baru suci situ, dia suci dah sebelum pada tu. Semua riwayat sepakat mengatakan dia dah tawaf ifadah, yakni pada hari yang ke-10, hari raya kita tu lah, dia dah tawaf. Tetapi dia suci tu sebelum pada tu lagi ke pada hari tu. Situ ada khilaf. Ada yang mengatakan dia mari kota pada 3 hari bulan Zulhijjah. Kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari 9 hari Arafah, 7 hari. Biasa orang mari kota 7 hari. Tapi kalau kita mengambil kira sarif, ini jauh lagi. Hari yang ketiga Zulhijjah tu Nabi tu dah sampai dah tu, Mekah dah tu. Tapi kalau kita mengambil kira sarif, sarif ni berapa batu lagi daripada Mekah, jauh lagi. Bermakna ketika tu dia mari kota, bukan start mari kota tu 3 hari bulan. Kalau ketika dia mari kota, bermakna kalau kita kata 2 atau 1 hari bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hari yang ke-8 tu, hari tarwiyah tu, dia sudah suci dah. Tetapi hak tu tidak berapa kemah. Hak kemahnya kalau kita kata hari yang kedua, hari yang kedua, hari tarwiyah tu dia tidak suci lagi. Hak Nabi suruh buka gapo tadi tu. Tetapi hari wukuf, hari Arafah, dia sudah suci dah. Itu ya jelas. Gitu kesimpulan yang dapat kita buat. Kalau kita kata hari yang ketiga lah dia mari kota, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia suci hari yang ke-9, dia dah juga wukuf dalam keadaan suci lah, maksudnya dalam keadaan suci. Tapi kalau wukuf tu dalam keadaan mari kota pun tak apa, sah juga haji tu, sah juga. Dia sebut, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim hanya menukilkan daripada Abi Muhammad Ibnu Hazm bahawa Aisyah mari kota pada hari Sabtu, kata dia 3 Zulhijjah. Itu yang kita sebut tadi. Tapi yang lebih kemahnya tidak, sepatutnya sebelum pada tu. Sebab 3 tu siapa dah, sebelum pada tu 2, iaitu di Sarif. Dia rayak sini dalam riwayat ni, Pak Sarif tu memang molek betul, tu tak apa. Cuma Lailatul Batha itu sini tidak mahfuz. Kalau kita kata Lailatul Batha tu mana lewat benar lah. Kalau lagu tu dia tawaf lagu mana dalam keadaan tak suci lagi. Lailatul Batha tu malam yang ke-14 Zulhijjah tu barulah suci. Bermakna dia tidak tawaf, sedangkan semua riwayat menyebutkan dia dah tawaf. Tak boleh. Hak ni tak boleh pakai. Hak ni tak boleh pakai. Sebab itu kalau kita kata hadis-hadis ni gini, kalau riwayat tu dia sahih tu, tidak semesti setiap juzuk dia tu sahih. Tak mesti. Hak ni mahfuz, tapi hak ni ayat ni sekerat ni, sebaris ni, hak ni tak. Sebab apa? Bercanggah dengan hak lain. Kalau kita kata sahih, bermakna hak ni bahagian ni syadzah, bahagian ni qit'ah ni syadzah. Kalau syadzah dhaif jugalah.
Kalau hadis tu sahih. Kalau tidak sahih, tak apa. Kalau tidak sahih tu dia jadi mungkar lah. Kalau sahih sekalipun sanad dia tu, tapi hak ni tak boleh ni, hak bahagian ni dia bercanggah dengan hak lain, baru suci pada malam tu. Kalau baru suci maknanya dia tak ada tawaf lah. Ni riwayat lain sebut dia ada tawaf. Nak tawaf lagu mana? Kalau tak suci tak boleh. Nabi tak bui kan. Situ benda yang bercanggah. Tapi hak lain-lain tak apa, boleh pakai. Sebab tu payah kalah sebenarnya. Hadis-hadis ni payah juga. Sebab saat ni kita nak tahu bahagian ni, sekat ni betul, hak ni tak boleh. Hak ni isi dia molek, sanak dia tak molek. Sanak molek, isi semua sekali tak boleh pakai. Ada juga macam-macam. Jadi nak tahu tu memang kena teliti. Dia kata alangkah baiknya kalau saya tak mari waktu kerja haji. Sebab apa dia kesal aku ni? Jadi tidak salah kalau kita mengeluh kerana sesuatu kesilapan kita. Allah, kalau tak pergi pun tak accident. Apa-apa yang pergi kita pun. Nah. Jadi kita orang panggil tidak kata lawan Tuhan, takdir Tuhan. Tak. Sekadar kata tak apa lagu tu. Sebab Nabi SAW tak tegur dia, tak kata salah jangan kata lagu tu, lawan takdir. Cumanya benda ni tak ada apa, tidak menghalang untuk buat ibadat haji. Kata dia, ini adalah satu ketentuan Allah untuk anak Adam, untuk perempuan. Ada hikmah dia besar, hikmahnya banyak, faedahnya untuk orang perempuan. Bahkan tak mari kotor tu tanda tak sihat. Tanda tak sihat. Tak mari kotor tu tak boleh. Mari kotor tu boleh. Bukan sesuatu yang tidak mahu. Dan berlaku kepada dia gini-gini, banyak hikmah yang lain untuk orang lain. Tetapi manusia kan, dia adalah perasaan begitu tu. Sebab sakit kita mengadu, tak apa benda-benda lagi. Tidak kata tak sabar, senyap, tidak senyap, sakit perlu kejap kan. Jadi kita mengadu, tak apa. Tapi jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih tu je. Nabi SAW pun kata buatlah kerja haji semua sekali, boleh buat. Cuma hak tak bolehnya ghaira an la tatufi. Cuma hak tak bolehnya bertawaf di Baitillah, bersa'i di antara Safa dan Marwah. Hak tu yang tak boleh. Bila kami masuk ke Mekah, ni masuk ke Mekah, ni bukan masuk ke Mekah, sebelum pada tu lagi, tengah jalan lagi Nabi sudah kata dah. Ni maksudnya bila kami sudah hampir masuk Mekah. Nabi SAW kata sesiapa yang nak buat haji dia ni umrah, nak tukar jadi umrah, boleh tukar. Boleh. Tengah-tengah jalan lagu ni boleh tukar. Ni khusus untuk zaman Nabi SAW saja peristiwa tu. Boleh dia buat umrah. Tetapi Nabi, oleh kerana Nabi SAW mula-mula tu dia kata gitu, sesiapa yang nak buat gini boleh. Jadi ramai orang tidak buat. Dia duk berasa buat haji molek, muka musim haji kan. Lepas tu ada setengah-setengah tu sakit baki hak lama tu, muka kalau buat umrah tak molek bulan haji ni. Dalam bulan haji ni kalau buat umrah tak molek. Bukan dosa nak bagi dia. Nabi nak hapus waktu lah. Mula Nabi sendiri pun tak tahu juga mula-mula tu. Tengah jalan tu dapat wahyu. Wahyu bukan Quran, tak ada dalam Quran, hadis lah. Baik, suruh tukar. Jadi maksudnya nak hapuskan saat ni lah sakit baki fahaman tu. Jadi kurang lama tu nak suruh hilang terus. Jadi tak ada apa-apa pun buat. Tukarkan haji ni kepada umrah pada bulan haji, tak ada apa-apa pun berlaku. Lepas tu dah kita percaya kepada Nabi ni kan, dia royak boleh lah. Tapi ramai tak buat. Sebab apa? Sebab Nabi gantungkan dengan masyiah, dengan sesiapa yang nak. Bermakna kalau tidak nak tak apa. Di peringkat permulaan. Tetapi maksudnya bukan gitu. Nak suruh memang tukar sungguh. Dengan sebab itu Nabi SAW kata, tapi tak ada dalam riwayat ni, dalam riwayat yang lain, kalau tidak sabit aku ni bawa hadiu ni, nescaya aku pun tukar. So dia kata, kalau tidak sabit hadiu, nescaya aku tukar. Yang keduanya dia kata, kalaulah aku tahu perkara akan datang,
supaya aku tahu perkara lepas, aku tak bawa hadiah. Bila tak bawa hadiah, bolehlah tukar, buat haji tamattu, bolehlah, supaya aku suruh kamu ni. Bila sahabat dengar gitu, pakak tukar belaka lah. Itu orang panggil faskhul haji ilal umrah, fasahkan haji kepada umrah. Adapun haji tamattu itu faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi. Itu dalam Quran. Faman tamatta'a bil umrati ila al haji, sesiapa yang mengambil kesenangan dengan buat umrah dulu hingga kepada kemudiannya dia buat haji. Ini buat umrah dulu hingga kepada buat haji pula. Hak lagu ni famastaysara min al hadi, dia kena kurban kabinatan lah, bayar dam. Itu ada, ada dalam Quran. Tapi fasah haji kepada umrah itu tak ada. Fasah haji kepada umrah tak ada dalam Quran. Tapi Nabi kata, law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiah. Kalau aku tahu kalau akan datang, supaya aku tahu hak lepas, tentu aku tak bawa hadiah. Tapi aku tak tahu dulu. Sekarang ni aku tahu dah. Tahu daripada mana? Wahyu. Wahyu tu tak ada dalam Quran. Nak suruh fasahkan haji kepada umrah, tak ada. Tapi buat umrah dulu, lepas tu buat haji, haji tamattu tu ada. Waktu ada. Tak apalah. Nabi SAW menyembelih bagi pihak isterinya al-baqar pada hari nahar. Yang jelasnya semua bini dia 9. Kalau nak kurban, kalau nak gapo kau, boleh 7 orang tak? Lagu mana 9 orang ni kurban seekor lembu. Tapi kalau berdasarkan riwayat ini tak jadi masalah. Nabi SAW menyembelih lembu, bukan seekor lembu. Sebab ni al-baqar isim jenis. Bila isim jenis, jenis lembu. Kalau dia kata baqaratan, seperti dalam setengah-setengah riwayat, seekor lembu, itu memang jadi masalah. Sebab tak adilah. Lagu mana seekor untuk 9 orang? Sekat 7 je. Tapi kalau kita kata berdasarkan riwayat ni lembu, mana tidak semesti seekor. Dia 9 lembu. Bila kita kata 9 lembu tu, apakah mesti seekor? Tak mesti. Secukupnya. Kalau tak cukup, dah 7 orang untuk seekor, jadi lebih lagi 9 lagi. Lembu dia tidak banyak seekor, dia jenis. Boleh selesai. Tapi di sini dia raya, lagu mana 9 orang ni dalam perjalanan ni? Lagu mana seekor lembu boleh cukup untuk semuanya? Fal jawab, kata dia, jawapannya seekor lembu tu untuk 7 orang. Lepas tu hak baki lagi tu kira-kiranya dia 9, bukan seekor lah. Sebenarnya tak perlu dah kata lagu ni. Di sini tidak ada jelas menunjukkan seekor, sebab dia kata al-baqar, bukan al-baqarah ataupun baqaratan. Dah. Hak ni betul riwayat. Hak ni betul. Setengah-setengah riwayat tu dia riwayat bil makna, dia kata baqaratan. Nabi SAW sembilan seekor lembu, sehingga jadi timbul masalah pula. Dah muka 9. Setengah-setengah ulama pula buat kesimpulan pula. Boleh 9 orang, 10 orang pun boleh, kata dia korban. Dia ambil lepas daripada situ. Padahal situ satu kesilapan sebenarnya. Satu kesilapan. Hak ni hak betulnya riwayat ni al-baqar, yang ni dengan menggunakan isim jenis. Isim jenis. Supaya innal insana lafi khusr. Insan itu mufrad. Walaupun mufrad pun isim jenis. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seorang manusia kah? Tak. Semua hak masuk dalam jenis manusia ni semua rugi. Jenis tu. Walaupun mufrad pun. Tapi mufrad pun isim apa? Isim jenis. Bila isim jenis, dia ada makna banyak dalam tu. Sebab kita kata 9 lembu, tidak bermakna bila kita kata 9 lembu tu makna seekor, tak ada makna lagu. 2, 3 boleh jadi. Lepas tu hadis seterusnya,
Aisyah beriwayatkan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak fikir nak buat hak lain selain daripada haji. Bila kami sampai, kami pun bertawaf di Baitillah. Hak tadilah hak kita bicara dah. Tawaf di Baitillah tu maksudnya hak mana-mana buat haji tamattu'. Tapi Aisyah sendiri tidak tawaf, muka dia kotor lagi, tapi dia guna tatawafna. Kami bertawaf. Ini pun majaz juga. Isnad di sini isnad majazi, bukan isnad hakiki. Kalau isnad hakiki makna dia sendiri tawaf, masuk di antara hak tawaf ni dak ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh hak mana tidak bawa binatang kurban bersama dia tu supaya buka ihram dia, supaya halal. Maka halal lah, bukalah ihram orang-orang yang tidak bawa binatang kurban itu. Jadi lebih kurang hak tadi lah, lebih kurang hak tadi lah. Hadis ni nampaknya kita asal lagi. Riwayat daripada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah aku tahu, hak tadi ya, riwayat dah tadi, kalaulah aku tahu perkara urusan aku ni hak akan datang, supaya aku tahu hak lepas, lama suqtul hadiah, aku tak bawa binatang kurban bersama. Qala Muhammad, ahsibuhu, Muhammad ni perawi lah, Muhammad bin Yahya. Saya rasa dia kata, wala halaltu, nescaya saya halal, saya buka ihram bersama-sama dengan orang lain hak buka ihram umrah. Saya pun nak buat lagu tu juga. Mana molek saya suruh tu, bukan tak molek, hak tu molek, tapi tak ada arah lah. Qala, kata dia, arada an yakuna amrun nas wahidan. Dia nak supaya jadi serupa belaka amalan orang, nak amal-amal biar jadi serupa belaka. Itu maksud dia. Dia suruh buat lagu tu. Jadi kita sekat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.